Okey, hari ini kita sambung apa ni, latar belakang dua tu, alternating current through inductors. Okey, alternating current through inductors. Jadi kalau tengok muka surat uh, 228 dari sini, 228. Sebenarnya through apa uh, through resistor lagi muka surat 220 muka surat 220 okay. Muka surat 220 nanti ada komputer tu 213. Okay, baik. Jadi kita revise kemarin. Okay. Kemarin mula-mula kita bincang tentang sumber voltan, sumber voltan AC. Jadi secara equationnya ialah apa namanya, V sin theta, V sin theta dibekalkan ke dalam theta. Kemudian kita tengok apa nama ni, current dia, kita tengok voltan dia, kita banding di antara current dengan voltan dia. Kemudian kita tengok apa nama ni, power dia, power istilahnya. Kemudian apa nama ni, antara DC dengan AC, macam mana kita boleh dapat power. Okey, baik. Yang ni kita tengok muka surat 22 ni, muka surat 22 ni, dalam modul 22 ni, muka surat 22 ni. Okey, baik. Sebelum pada ni kita tahu tentang IRNS dengan apa nama ni, VRNS. Kemudian daripada situ kita boleh dapat average power, average power. Baik, bila kita tengok persamaan V dengan I, dia bergantung pada masa. Maksud bergantung pada masa maknanya setiap masa dia mempunyai nilai yang berbeza-beza, dia tidak constant seperti mana direct current. Jadi untuk tajuk dari modul tak ada tu kan. Power inside your resistor circuit, betul, AC circuit, tambah AC circuit. Okey, baik. Jadi dalam topik ni kita akan tengok dua perkara. Yang pertama adalah average power. Jadi average power ni, effective power ni, kita apa nama ni, bila average power kita rasa macam biasalah purata. Tapi kalau katalah efektif, power yang berkesan ni maknanya kita ambil kira power ni lah untuk kegunaan, untuk apa semua. Jadi efektif power atau average power ni ialah setengah V0 I0 ataupun VRNS IRNS. Jarak situ dalam modul tak ada tulis, belah rajah tu tak ada tulis. Maknanya first untuk mana ni kita tengok average power. Itu average power. Kita bincang dah. Jadi average power macam mana kita dapat? Setengah I0 V0 ataupun VRNS jaraknya IRNS. Itu average power. Baik. Kita tahu dia bergantung pada masa. Jadi bila bergantung pada masa maknanya tiap-tiap masa mempunyai power yang berbeza-beza lah. Jadi power ni kita sebut sebagai instantaneous power. Instantaneous power. Jadi
instantaneous power ni seperti mana nombor 1 dia kata dia. The power dissipate in resistor varies through the cycle. Maksudnya setiap cycle dia tu yang punya apa nama ni power yang keluar daripada resistor tu berubah-ubah. Okay? Dan pada satu-satu ketika kita nak ukur power tu ataupun kita nak kira power tu, kita boleh kira dengan sebelum pada ni kita dah ingat dah, iaitu P sama dengan IV ataupun I arus pada ketika itu darab dengan apa nama ni voltan pada ketika itu. Okay? Jadi secara umum power adalah PIV. Jadi kalau kita katakanlah I itu dia bukan satu nombor, bukan satu constant, dia adalah bergantung pada masa. Jadi kalau kita tengok tu I itu I naught sin omega t, V ialah V naught sin omega t. Jadi kita darab tu pada separan masa. Maknanya situ ada perkataan tulis tu instantaneous power at time t. Anytime bila pada masa-masa tertentu. Okay. Jadi pada masa t berapa power dia? I naught V naught sin cos 2 omega t. Sin cos 2 omega t. Alright. Okay. Jadi itu dari segi equationnya. Okay. Dari segi equation. Jadi kalau kita buat graf sinusoidal, tengok figure 18-19 tu dalam kita dalam modul 18-18. Okay. 18-18. Okay. Graf I, okay, ataupun current pada ketika tertentu di garis dot ni, okay, dia kecil pada V. Kemudian V dot ni V naught nilainya tinggi. Okay. Kalau kita darab dua ni, okay, so kita akan dapat graf power sebelah atas saja, sebelah bawah tak ada. Okay. Sebelah atas saja, sebelah bawah tak ada. Okay. So power maksimum tu kita tahu lah I naught V naught. Okay. Average power dia jadi setengah I naught V naught. Okay. Itu kalau kita bandingkan. Okay. Maximum power I naught V naught, average power setengah I naught V naught. Kemudian kalau kata apa nama ni average power selagi VRMS darab dengan IRMS. Okay. Boleh cari juga daripada graf ni. Okay. Jadi blur ni ini adalah kawasan berapa tenaga yang digunakan. Okay. Berapa tenaga. Ini adalah graf masa saja. Okay. Baik, kalau kita tengok teliti ciri-ciri graf power ni, okay, this mean, okay, energy ini juga menunjukkan bahawa komponen tu akan mengeluarkan hampa ke persekitaran. Sebab apa? Sebab daripada graf ni, kalau kita tengok area ni, luas di bawah graf ni semua sebelah atas belakang. Okay, semua sebelah atas belakang. So ini menunjukkan bahawa pada masa-masa tertentu tu apa nama ni komponen tu sememangnya mengeluarkan haba. Okay, mengeluarkan haba. Cuma dia kejap keluar, kejap keluar. Tapi average masanya dia memang keluarkan tenaga kepada surrounding. Ya, inilah sifat ataupun properties untuk apa nama ni resistor. Okay, resistor apabila kita bekalkan dengan AC. Kalau kita bekalkan dengan DC pun dia memang akan disipit tenaga juga. Okay. Cuma mungkin full lah. Maknanya bukanlah sekejap ada, sekejap tak ada. Okay. Jadi itu adalah sifat resistor. Okay. Dia akan disipit tenaga. Okay.
Baik, sebagai perbandingan kan, untuk mudah kita ingat. Ya, kalau kita tengok yang induktor, ya, sebelum kita belajar induktor, kita tengok power dia berapa. Ya, sebagai bandingan. Alright, so tengok power dia atas, bawah, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. So kita boleh katakan bahawa komponen induktor ni memang no energy will dissipate to the environment. Maknanya kita masukkan AC, dia akan walaupun keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi totalnya zero, tak ada tenaga yang akan dikeluarkan. Berbeza dengan resistor. Resistor semua atas belakang. Jadi semua atas belakang dia keluarkan tenaga. Okay. Boleh ya? Baik. Ada tak tanya waktu Aziz? Tak ada ego. Ada. Okay. Alright. So, 18.2, 18.2 alternating current through inductor. Okay. Sekarang ini kita masukkan alternating current ke inductor single. Okay. Single. Okay. Ini nota cikgu sediakan ni yang kita panggil hypothetic lah. Okay. Sebab apa hypothetic? Kalau ikut praktikal mana boleh ada apa namanya induktor saja, dia mesti ada bintang sekali. Okay. Okay. So hypothetic, kita bayangkan ini bekalan AC itu di solely kepada induktor. Okay. Itu figure 1820 dalam modul. Okay. Alright. So bekalan dia sama ya. Okay. Bekalan dia ialah V0 sin omega t. Okay. V0 sin omega t. Okay. Baik. So daripada sini biasa di induktor tu berapa, kita tahu dah bahawa di induktor tu ialah back EMF, itulah buatan apa namanya di induktor. So bila kita nak dapatkan VL tu, kita tahu bahawa dia sama dengan negatif L DI per dt, ataupun voltan di induktor tu ialah negatif L DI per dt. Okay. Bila kita bekalkan bekalan V sama dengan V0 sin omega t, dia akan hasilkan voltan yang berlawanan ataupun opus pada voltan tu. Dan nak kira berapa voltan tu ialah negatif L DI per dt. Okay. Jadi yang dibekalkan biasa seperti mana apa namanya resistor sebelum tadi, iaitu V0 sin omega t. Okay. Baik. So kita apply hukum Kirchhoff, buat macam biasa. Hukum Kirchhoff tu atur, susun, dan jumlah EMF sama dengan VL. Okay. VL tu ialah potential difference lah. Okay. V tu ataupun AC tu ialah EMF lah.
Jadi kita masukkan dalam hukum Kirchhoff ni. So daripada situ kita katakan bahawa EMF adalah V naught sin omega T, okay? Dan dia sama dengan L di per dt, sebab negatif ni bawa ke sebelah kanan. Kemudian sini di per dt ni kita nak hapuskan pembezaan terhadap di itu kita kena kamil, okay? Differentiate. So kita kena integrate, okay? So integrate. So bila kita integrate, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif, okay? Negatif V naught per omega L cos omega T. Jadi kalau kita tengok daripada persamaan ni, kita boleh dapat jawapan bahawa bekalan kuasa berapa? V naught sin omega T. Baik, current dia berapa? Negatif V naught omega L cos omega T. So kalau kita nampak ni sin omega T, Haji mungkin boleh lukis lah bentuk grafnya, okay? I pula ialah negatif cos V naught per omega L ni pemalas. Jadi negatif cos negatifkan graf tu, okay? Cos dan negatifkan, okay. Baik, so untuk to refresh balik, okay, refresh balik, tengok muka surat, tengok bawah dia ni, nombor 2 ni, okay? Ataupun dalam modul muka surat 229, okay? Baik, apabila kita temukan V di dalam V dan I di dalam satu graf, okay, untuk pure conductor, okay, V dia sin radius sin lah, okay. Kemudian I dia adalah negatif cos. Kalau cos daripada bawah naik atas, so warna biru tu kalau kita balikkan jadi cos, negatif dia reverse pada negatif cos. Daripada sini, okay, so kita ingat balik bila kita nak tengok apa nama ni, graf Y tegak, Y vertikal, Y atas bawah, paksi Y atas bawah, dia akan beri kita siapa dulu siapa kemudian, okay. So dalam kes ni daripada graf ni, bila Y paksi Y bila X kosong, kita dapati bahawa V mendahului I. V mendahului I. Berapa dia punya apa nama phase shift? Kita tengok pada Y kosong kiri kanan. Daripada sini sampai sini. Kalau kita tengok ni, tengah ni 90 darjah ni, ataupun phase shift. Dan siapa dulu? Kita tengok pada paksi Y atas bawah, V dulu. Jadi kita boleh katakan bahawa V lead I sebanyak pi radian, okay? Ini yang berlaku di dalam pure inductor, okay? Okay, so kita tengok, okay, so diagram tu dilukis pada perbandingan ni, kita banding pada titik T sama dengan kosong, okay? T sama dengan kosong, pada T kosong V kosong, pada T kosong negatif I. Maknanya apa yang cikgu maksudkan dengan kita boleh banding graf tu, kita banding pada paksi X yang sama. Sebab dia apa ni, V dengan I ni bergantung kepada T. Jadi paksi X tu dalam kes ni ialah T. Jadi kita tengok pada T kosong, okay? Supaya katakanlah T ni kita tengok pada 90 darjah ni, okay? 90 darjah ni ataupun bahagian tengah ni, kita akan dapati bahawa V akan mendahului I juga, okay? Ataupun di mana-mana bahagian, okay? Kita tengok pada T apabila T apa nama ni 180 darjah, okay? Dia akan mendahului juga, okay? Mendahului I juga, okay? Okay, jadi kita tengok pada T yang sama,
barulah kita boleh dapat pressure diagram. Okay. Berapa banyak kita tengok paksi bila Y kosong kiri kanan iaitu efektif 90 darjah. Okay. Jadi untuk itu, kita boleh tulis untuk itu, untuk perbandingan, untuk tujuan perbandingan, jangan takut pula. Jadi VL kita nombor 4 nombor 4 untuk surat 229 tengok nombor 4 je. VL tu sumbernya ialah V0 sin omega T. Kemudian kita kira dan kita tengok graf I itu ialah negatif I0 cos omega T. Dan negatif I0 cos omega T ni kita boleh tulis dalam bentuk sin dengan kita menambah omega T tolak 90 darjah. Tolak 90 darjah. Okey? Tolak 90 darjah. So phase difference dia ialah positif 90 darjah, mean dia lead banyak 90 darjah. Okey. Boleh boleh je. Boleh. Okey. So kita nak tulis dalam bentuk negatif I cos omega T pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat kebalikannya, kita boleh tulis dengan dia sin omega T tolak 90 darjah. Baik. Tolak 90 darjah ni ada kedua lain untuk kita mudahkan. Contoh, kalau kita tengok pada graf, 00 V itu duduk di sebelah asalan. Kita jadikan dia sebagai asalan. Baik. 00 untuk I itu dia duduk di sebelah kanan. Jadi selalunya sebagai petua. Ini petua teknik. Bila dia duduk di sebelah kanan, kita akan tulis dia sebagai negatif. Tulis dia sebagai negatif. Tanda dia ialah positif 90 darjah. Tanda dia. Jadi untuk persamaan kita akan tulis negatif 90 darjah. Sebab bila kita tulis omega T tolak dengan beza fasa. Beza fasa tu 90 darjah. Jadi kita masukkan dalam persamaan, dia akan jadi negatif 90 darjah. Kalau dia duduk di sebelah kiri, asalan dia dan dia berada di sebelah kiri, kita letak dia sebagai positif. Sebab sebelah kiri itu phase difference dia ialah negatif 90 darjah. Tolak-tolak dia akan jadi positif. Okey. Baik. So, apa ni positif negatif ni cikgu berharap biasakan. Tak ingat kau apa pun daripada graf tu bercerita apa dia dua ayat ni, maknanya kita ingat tadi bahawa apabila kita tulis dalam bentuk sin yang sama dengan voltan, dia omega tolak 90 darjah. Omega tolak 90 darjah. Alright. Seterusnya kita tengok apa yang sebelum pada ni kita ada tengok bahawa V0 bahagi dengan omega L. Omega L. Jadi apa benda omega L? So nombor 5 tu kita kata we have seen above current will be maximum at peak when cos omega T equals to 1, dan biasa dia tu peak dia akan kita dapat macam ni. Jadi bila cos omega T itu 1, jadi I0 tu akan jadi V0 bahagikan dengan omega L. Jadi apa yang dikatakan sebagai omega L ni? So by symmetry, we can compare with Ohm law. Jadi kita boleh compare dengan Ohm law. Jadi Ohm law kata I sama dengan V per R. Jadi omega L tu kita namakan dia sebagai reactant. Kita namakan dia sebagai reactant. Jadi apa yang dimaksudkan dengan reactant?
reactant is the opposition of the circuit element, okay, to change the electric current or voltage. Okay. Jadi reactant ialah elemen litar yang menentang perubahan electric current. Okay. Apa itu reactant? Reactant ialah elemen litar yang menentang perubahan electric current ataupun voltage. Okay. Dan bila kita tengok itu biosimetri, kita boleh kata dia kita boleh banding dia dengan hukum Ohm, dan dengan itu omega L ni unit dia adalah Ohm. Okay. Unit dia adalah Ohm. Okay. Dan untuk maksimum, okay, V0 kita boleh darab omega L darab dengan I0. Okay. Sebab hukum Ohm kata V sama dengan IR. Tapi oleh kerana induktor, kita tak ada resistor, kita ada reactant. Dan reactant unit dia adalah Ohm. Jadi kita gantikan R tu dengan XL. Jadi untuk induktor, V0 sama dengan XL darab dengan I0. Ini untuk hot maximum. Okay, untuk hot maximum. Okay. Alright. Reactant juga kita, oleh kerana itu kita pun boleh dapatkan dengan V0 per I0. V0 per I0 ni samalah dengan VRMS per dengan IRMS. Okay. Untuk peak ni adalah RMS. Dan untuk XL ni, selain daripada kita gunakan VRMS, IRMS, V0, I0, kita boleh dapat dengan omega M, dan kita tahu omega tu adalah 2 pi F darab dengan L. Jadi ada opsi-opsi lain untuk mendapatkan XL. Bukan hanya V0, I0, VRMS dan IRMS saja. Selain daripada VRMS, IRMS, XL juga boleh kita kira dengan omega L, di mana omega tu pun kita boleh replace dengan 2 pi F. Okay. Jadi XL boleh kita dapat dengan 2 pi F L. Okay. Jadi daripada sini, kalau kita tengok ni, XL 2 pi F L, 2 pi pemalar, L pemalar. Jadi kita boleh buat hubungan di antara XL dengan frekuensi. Frekuensi ini adalah frekuensi bekalan kuasa. Okay. Bekalan kuasa yang kita berikan kepada induktor. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah XL melawan frekuensi. Kalaulah kita tinggikan frekuensi, kita tinggikan frekuensi, kita dapati bahawa XL ataupun rintangannya akan bertambah. Okay, rintangannya akan bertambah. Okay. Sebab itulah kalau kita tengok bekalan kuasa TNB yang dibekalkan kepada kita adalah 50 Hz. Okay, 50 Hz. Kenapa? Apa namanya? Tak kurang daripada itu. Jadi nilai 50 Hz itu adalah yang paling sesuai. Kenapa frekuensi yang boleh berubah-ubah? Okay? Sebab dia adalah alternating current. Baik di antara negara ataupun di antara kawasan di Malaysia ni sama lah. Kalau kita pergi di tempat-tempat lain, frekuensi dia akan berubah-ubah. Sebab itulah kalau kita nak charge telefon, dia ada kita terpaksa baca, terpaksa tengok. Okay? Macam mana dia punya frekuensi dia. Kalau kita kena ubah. Okay? Kita kena ubah. Okay? Kalau tak guna lah, kita punya alat elektronik. Sebab apa itu kalau kita tengok tu, reaktan bagi induktor, semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah rintangan ataupun penentangan kepada perubahan current itu. Okay? Walaupun dia tidak menghasilkan tenaga. Okay, baik. Tapi dia akan bebankan kepada alat-alat lainnya pula. Okay, baik. Itu apabila kita tengok reaktor. Kemudian selain daripada kita dapatkan reaktor itu,
seperti mana resistor, kita nak tengok power dia lah pula. Okay. So seperti biasa, kita harap boleh agak lah apa cara lagu mana kita nak dapatkan power pada satu-satu masa sama, iaitu P sama dengan V darab dengan I. V darabkan dengan I. Jadi apa nama ni, V-nya V0 sin omega T, I-nya negatif I0 cos omega T ataupun I0 sin omega T kalau 90 derajat. Okay. Jadi kalau kita darabkan dua ni, kita akan dapat negatif I0 V0 sin omega T. Okay, sin omega T. Dan kalau kita buat graf, kita dapati bahawa I, okay, sinusoidal, ini I sinusoidal, V0 dia jadi cos ni, kita buat graf tu benda yang sama je, okay? Tapi tak kena lah sama yang tu dah. Jadi kalau nak buat graf, kena luti lain ni. Okay? Support juga adanya V sin omega T, maknanya graf patut sin lah. Berapa ni V tu. Kemudian I tu negatif cos. Okay, negatif cos terbalik. Okay. Tapi kalau kita buat darab dua ni, kita akan dapat power yang sama lah. Okay, kita akan dapat power yang sama, iaitu sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap positif, negatif, sekejap. Okay. So bentuk graf power tu betul. Ini bentuk graf power tu betul kan? Tidak? Okay, kita cari air ni. Okay. Dan hasilnya kita boleh katakan daripada graf power tu, no energy dissipate from this component. Tidak ada apa namanya tenaga yang akan dibebaskan daripada komponen. Okay, daripada komponen. Okay. Baik. Okay. Dan IRMS apa kos ni? Tak ada kos dia. VRMS times VRMS darab IRMS cos P is dt voltage ini saya kena sembok balik. VRMS darab dengan IRMS cos V ni, kita kena sembok balik. Okay. Baik. Terus example atau pelari. Okay. Example atau pelari. Okay. An inductor with an inductance, inductance tu 90 millihenry. Ini inductance L ni 90 millihenry is connected to 12 volt AC. Okay. So berapa dia punya reactance dia? SL omega L. Jadi 2 pi F 2 pi 50 darabkan dengan 90 Henry. Okay. 90 darab 90 millihenry. 90 darab dengan 10 kuasa negatif 3. So berapa je? Semilepai. Ya. Okay. Semilepai. Kalau titik puluh 28.27.
8.27 unit. Ohm ni dah. Betul. Unit ohm. Okay. Jadi inductance, tengok unit inductance 90 mili Henry. Okay. Mili Henry. Okay. XL. Baik. Yang kedua, RMS current. Berapa? Berapa RMS current? Kuasa 0.424. 0.4 24. 24. Okay. Sebab daripada V0 I0 kita boleh dapat VRMS dengan IRMS. Betul tak? Betul. Okay. P maksimum berapa P maksimum? Dua point lima empat. 2.55. 2.54. Okay. P dia ni joule je ke? Watt Watt. Watt. Oh, energy baru joule. Joule. Okay. Okay. Itu adalah inductor. Inductor.